sekarang soldering untuk yang first, apa yang kita buat sebelum ni adalah ada satu mission lah. Mission sebab saya bekas pelajar Jepun. Jadi mengambil mengambil inisiatif ataupun mengembangkan inisiatif Dasar Pandang Timur oleh Tun Mahathir. Jadi kita start dengan belajar di Jepun dulu, yang mana kita buat study tour, kita buat kursus pra-universiti dan juga graduate school yang sambung master, sambung PhD. Okay, student yang kita hantar untuk bantu sambung master, sebab saya ada dapat pertanyaan jugalah daripada anda yang ada yang mesej saya tanya kalau sambung master macam mana. So mungkin saya selitkan sikit nanti. Pada tahun 2020 kita start ada inisiatif iaitu bekerja di Jepun. Okay, yang mana saya collaborate dengan local university, local college dulu. Kita start masukkan bahasa Jepun ni dekat dalam program diploma. Okay, pada tahun 2020 kita sempat seminggu ikut kelas secara fizikal ni. Okay, sebelum pandemik. Okay, lepas tu dah totally fully online. Alhamdulillah dah ada 15 orang yang berjaya dapat N2 dan N3. Dan saya sedang cuba untuk placementkan mereka ni ke Jepun. Okay, and then akan ada satu program baru yang kita akan bersama dengan Universiti Malaysia Pahang untuk kita masukkan bahasa Jepun juga kepada student diploma dia, supaya lepas habis tu dia ada, orang cakap apa, ada pilihan lah. Okay, sama ada nak bekerja di syarikat Jepun di Malaysia ataupun nak bekerja di Jepun. Okay, tapi syarat yang utama adalah bahasa Jepun. Nah, so kalau anda nak bekerja di Jepun, saya sangat-sangat sarankan anda belajar bahasa Jepun, mahirkan diri dengan bahasa Jepun. Kita buat satu program, kita panggil dia program pembangunan kerjaya, yang mana education ni, part pendidikan ni kita tambahkan dengan part kerjaya. Okay, so kerjasama dengan agensi pekerjaan, agensi pekerjaan di Malaysia, agensi pekerjaan Jepun di Malaysia, dan juga agensi pekerjaan di Jepun. Kita sedang dapatkan lebih banyak rakan kongsi, perkongsian strategik untuk memudahkan anda nak bekerja di Jepun ataupun anda nak bekerja di syarikat Jepun yang ada di Malaysia. Alright, ini program, catat alih program yang kita buat sebelum ni. Kita ada program intensif dan juga program diploma, tapi disebabkan pandemik kita terpaksa hold dulu program intensif ni. InsyaAllah kita nak start balik program intensif ni. Kita sedang tunggu sebab saya sedang in talk dengan a few agency daripada Jepun untuk propose kat diorang untuk buka training center dekat Malaysia, dekat KL. So senang untuk kita orang cakap apa, dapatkan lebih banyak information. So siapa yang hari ni yang join sesi live, so mungkin boleh bantu saya untuk isi form, sebab saya nak dapatkan sebanyak mungkin maklumat, nak tengok orang yang macam mana yang nak kerja di Jepun. Sebab majority hampir semualah yang isi form setakat ni saya tengok orang cakap apa, tak ada sijil bahasa Jepun. Mungkin tak pernah dengar pun apa itu JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Tak pernah dengar pun. Alright, so saya memerlukan kerjasama anda untuk isi form, dan kita nak dapatkan seramai mungkin student-student ataupun orang cakap apa, talent daripada Malaysia ni untuk mereka datang dan juga belajar bahasa Jepun. So kalau Jepun tanya kan, actually ada ke orang Malaysia nak pergi ke Jepun untuk bekerja? So kalau kita tak ada this data, so macam mana saya nak approve kan? Kita just macam cakap petik dari langit lah. Lebih kurang macam tu. So yang penting kalau anda tengok di sini dia ada peperiksaan JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Yang mana anda ada JLPT ni, anda ada dua pilihan. Anda nak bekerja di syarikat Jepun ataupun multinational company. Macam saya yang saya tunjukkan sebelum ni, saya bekerja di DHL dan juga saya bekerja di Wincon Nixdorf, Computer Center. Itu bukan Japanese company, itu adalah multinational company yang buka branch di Malaysia, tapi dia memerlukan Japanese speaker. Alright. Kemudian untuk bekerja di Jepun, of course dia akan ada proses saringan, dan juga tapisan lah. Anda kena lulus interview. Dan juga kalau memerlukan satu lagi test, iaitu Specified Skill Evaluation Test. So anda kena ambil Specified Skill Evaluation Test, which is setakat ni yang saya tengok banyakkannya adalah memang dalam bahasa Jepun. Dalam bahasa Jepun. So dia level dia tak tinggi sangat. So saya nak tahu bidang apa yang anda ada, mungkin bidang IT ke. Semalam ada yang mesej saya bagi tahu dia kalau nursing macam mana. Saya tunjukkan numbers lepas ni. Numbers orang cakap apa yang diperlukan dekat Jepun
bidang apa, pekerjaan apa yang ada di Jepun. Okay. Alright. So, berkenaan dengan study to Japan, okay, ini adalah student-student yang kita hantar sebelum ni. Okay. Ada a few yang dah grad, kemudian ada yang setengah sambung di college, ada yang second year, ada yang ayahnya bagi tahu anak dia dah lepas persediaan universiti, kemudian sekarang dah masuk second year dah dekat universiti. Okay. Kemudian student kita yang first tahun 2016, okay, akan grad pada bulan 3 insyaAllah universiti pada bulan 3 tahun depan. Okay, dan dihubungi saya untuk bantu dia buat placement kerja lah. So insyaAllah tak ada masalah lah untuk bantu dia ni bekerja sebab dia dah ada bahasa Jepun. Okay. Alright. Student yang kita hantar, dia tak orang cakap apa, student degree ataupun diploma seawal SPM. So kalau anda tengok ada yang berdua lelaki tu, yang tu adalah student SPM, yang perempuan tu adalah student first yang kita hantar, yang saya bagi tahu dia dah nak grad. Kemudian ada yang masih lagi di universiti, ada yang second year di universiti, okay, ada yang cakap apa, dah kerja pun ada, okay, lepas dia habis persediaan di Jepun, belajar bahasa, okay, kemudian dia sedang bekerja lah. Okay, so kenapa Jepun? Okay, first, of course, sebab kita akan ada satu lagi bahasa tambahan. Okay, yang mana bila bahasa tambahan tu ada, kita ada peluang yang lebih besar lah untuk dapatkan pekerjaan. Okay, setakat ni pengalaman saya tak pernah lagi ada Japanese speaker yang menganggur, kecuali kalau dia memilih lah untuk menganggur. Okay, kemudian kita akan belajar value, okay, nilai budaya orang Jepun. Yang mana mungkin semua orang tahu, okay, dari segi masa, okay, dari segi practicality, okay, dari segi orang cakap apa, efficiency. So Jepun tu banyak orang cakap apa, dia memperkenalkan ideologi dia macam 5S, okay, 5S tu daripada Jepun, Kaizen, apa yang bekerja di kilang, Kaizen itu semua daripada Jepun. Okay, so untuk belajar, okay, ataupun bekerja, okay, even nak bekerja pun saya nak anda fahamkan dulu apa itu sistem pendidikan di Jepun. Okay, sistem pendidikan dia untuk international student, okay, ada 5 tempat yang anda boleh masuk. Okay, ada college teknologi, ada professional training college, okay, ada junior college, ada university, ada graduate school. Okay, and then academic year dia April to March following year. Okay, contohnya the next intake adalah bulan April. Okay, and then school term dia normally lah April hingga September. Okay, kadang-kadang ada yang cuti bulan Ogos, okay, depends sebab itu musim panas. Okay, and then second semester October to March. So academic year ni kalau sekolah bahasa, okay, sekolah bahasa dia ada 4. Okay, April yang paling besar lah, kemudian dia akan ada Julai intake, kemudian dia akan ada Oktober intake, and then dia akan ada January intake. Tapi main dia adalah April dan juga Oktober. Okay. Alright. So kalau anda boleh nampak, yang berwarna kuning ni adalah institusi pengajian yang boleh anda masuk, okay, sebagai orang cakap apa, international student. Saya besarkan sikit, okay. Sebelum tu, kalau anda boleh nampak lah ada numbers kat tepi tu, okay, 1, 2, 3, 4, 5 sampai atas sekali ada 21. So ini adalah tahun, orang cakap apa, tahun pendidikan formal. Okay, kalau di Jepun dia sampai 12 tahun. Kalau di Malaysia kita nak habis SPM sampai 11 tahun je. 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah. So dia 11 tahun saja. Tak cukup setahun. Jadi syarat nak masuk ke universiti, nak masuk ke professional training college, nak masuk ke junior college ni kena habiskan 12 tahun. So mana nak cari lagi 1 tahun tu, okay, anda boleh buat persediaan, okay, di language school, okay, yang ada di Jepun. Okay, ada 24 kesemuanya. Ni fokus kepada student SPM dan juga diploma lah. Okay, diploma walaupun kita mungkin lebih 11, 12 ataupun 13 tahun sebab dah campur dengan SPM tadi. Okay, tapi anda perlu buat persediaan bahasa. Okay, sebab majoriti di universiti, di college memang almost 100% ni memang akan pakai bahasa Jepun. Okay, bahasa English course ni, okay, degree course in English memang sangat-sangat sikit. Sangat-sangat sikit. So kalau anda nak tahu details mungkin kita boleh sembang nantilah lebih dalam. Saya boleh tunjukkan course dan juga universiti yang offer English in degree in English course lah. Okay. Alright. So anak panah tu selepas upper secondary school,
okay, ataupun specialized training college. Okay, so macam kita mungkin ada sekolah teknik ataupun sekolah vocational, okay, dia boleh sambung ke universiti. Okay, sama ada universiti first year ataupun sambung ke junior college 2 tahun, lebih kurang 2 tahun ataupun 3 tahun. Okay, kemudian professional training college daripada setahun, 2 tahun, 3 tahun, maksimum dia 4 tahun. Yang mana lepas 4 tahun anda boleh sambung ke graduate school, nak buat master ke nak buat PhD. Okay, boleh. Right? So ini sedikit kita. So untuk masuk universiti, okay, ataupun untuk anda bekerja, okay, salah satu dia ataupun kedua-duanya adalah penting. Kalau anda nak sambung belajar, anda kena ada EJU. EJU ni macam kita ambil SPM. Level dia macam ambil SPM tapi bezanya dalam bahasa Jepun. Okay, kemudian JLPT, Japanese Language Proficiency Test ni adalah exam bahasa Jepun, okay, yang mana ada 5 level, N5 hingga N1. N5 ni yang paling basic, kemudian N1 adalah orang kata near native. Near native level paling tinggi. So kalau macam Malaysia English Test, kita ada MUET. Okay, MUET pun ada band-band dia. Okay. Ada level-level dia. Okay, so JLPT yang nak bekerja, anda wajib ada JLPT. Anda wajib ada, sebab kalau tak ada JLPT sangat-sangat susah untuk bekerja, kecuali di Malaysia ada certain syarikat yang ambil anda bekerja walaupun tak ada JLPT, as long as anda punya level, okay, anda punya Japanese level tu equivalent ataupun lebih kurang sama, okay, dengan level N3 ke N2 ataupun N1. Nak bekerja di Malaysia, okay, saya cadangkanlah N3 ke atas, okay, N3 ke atas. Lebih banyak choices lah untuk anda bekerja dalam orang cakap apa, as a Japanese speaker. Cuma beza je is tangga gaji lah. So kalau anda ada N1, of course N1 peluang bekerja memang orang cakap berebut-rebut, kilang-kilang ataupun syarikat-syarikat, okay, yang akan ambil anda bekerja. Okay, alright, untuk sambung universiti kena ada EJU. Apa itu EJU? Entrance of Japanese University for International Student. Walaupun panjang tapi disingkatkan, diringkaskan jadi EJU. Okay, so EJU kalau untuk universiti ada 400 lebih universiti yang menerima kemasukan student yang ada EJU. Anda macam ambil SPM balik. So the beauty of anda further study dekat Japan is dia tak tengok pun result SPM anda, okay, fail ke tak fail ke, as long as anda tamat, okay, anda tamat SPM dapat CJ berhenti sekolah. Okay, dapat CJ berhenti sekolah, so anda boleh mohon untuk sambung belajar di Jepun, okay, buat persediaan bahasa Jepun. Okay. So anda ada peluang lagi 2 tahun, setahun ke 2 tahun untuk anda belajar bahasa Jepun di samping, okay, belajar subjek, which is subjek utama dia adalah matematik. Okay, matematik course 1, course 2, dia panggil course 1, course 2. Course 1 ni lebih kepada senang apa, matematik moden, matematik yang lebih mudah, matematik yang tak kompleks. Okay, course 2 adalah high level proficiency, so math tambahan. Okay, ibaratnya macam math tambahan, ada perbezaan kan, matematik moden, matematik tambahan. So matematik moden, okay, anda ambil untuk lanjutkan pelajaran, okay, ke bidang yang bukan teknikal kan, macam kalau anda tak berhajat nak jadi engineer ke, ataupun anda dah rasa nak sambung kos ekonomi ke, business ke, anything yang bukan teknikal, bukan engineering ke, bukan doctorate ke, so tak perlu untuk ambil kos 2. So cukup untuk ambil kos 1. Kemudian contohnya anda nak jadi engineer tadi ya, okay, anda perlu ambil subjek sains, kena pilih 2 daripada 3 ni. Okay, kalau nak jadi engineer kena ambil fizik dan juga chemistry. Okay, tapi kalau anda nak jadi doktor, okay, nak pergi ke bidang kedoktoran tu, okay, perlukan chemistry, okay, kimia dan juga biologi. Okay, so apa level dia? Level dia lebih kurang macam level SPM. Okay, cuma beza dia adalah dalam bahasa Jepun. Anda akan fully jawab dalam bahasa Jepun. Okay, alright. So, partner, one of the partner, okay, kita punya Japanese Language School adalah Tokyo Galaxy Japanese Language School. Ini adalah gambar masa kita visit Tokyo Galaxy, masa kita hantar student dia bermula tahun 2018. Okay, 18-19 lebih kurang macam tu lah. Okay, so yang ada scarf kuning tu adalah dia punya gakucho, dia punya apa dia panggil dia punya guru besar lah. pengetua sekolah. Okay, so yang kecil sikit tu adalah Ikuko Morisang. Dia yang coordinate student. Cuba sekarang mungkin dia dah berkahwin dan berpindah ke tempat lain, orang yang lain. So ini adalah kenangan lah masa kita pergi visit dan jumpa pengetua dia.
Okay, sebab pada tahun 2020 okay, kita dapat official recognition lah. Okay, Kailanas Holdings adalah sebagai partner ataupun agensi di Malaysia yang menguruskan student untuk ke sana. Okay, so ada beberapa pilihan sebenarnya, bukan sahaja di Tokyo Galaxy. Okay, kita boleh guide student untuk pergi ke Institute Japanese Language Center yang lain. Okay, kita ada di Kyoto, kita ada di Osaka, kita ada di Fukuoka, ada di Nagoya. Okay, kalau Tokyo pun ada, Tokyo ni besar. Okay, kalau yang ni dia dekat Shinkawa, Chuoku Shinkawa, ada yang di Shinjuku, okay, ada yang di Shibuya. Okay, kita bantu untuk mereka yang masuk ke tempat yang mereka nak. Sebab ada student yang sebelum ni kata saya nak belajar animation lah, saya nak jadi voice actor lah. Okay, so mereka akan cari tempat yang mereka nak dan masuk. Kita tengok dulu kesesuaian. Kalau lepasan SPM hanya ada 24, hanya ada 24 Japanese Language School yang anda boleh masuk di Jepun untuk anda dapatkan lagi 1 tahun tu. Sebab anda hanya ada 11 formal years. Anda tak cukup lagi setahun, anda perlukan 12 tahun. Jadi sebab tu hanya ada 24 dan Tokyo Galaxy adalah salah satu daripada 24 ni. Sebab dia dah lama, tahun 1986. Okay, sangat-sangat berpengalaman lah. Okay, alright. So ini dia punya rupa dia. Nanti saya tunjukkan sikit lah dia punya video. Okay, apa yang dia offer is Japanese Language School. Okay, Japanese Language Course. Nak belajar bahasa Jepun, nak belajar business Japanese language. Okay, nak belajar, and then dia ada University Preparatory Course. Yang macam saya terangkan tadi. Okay, anda kena ambil EJU. Okay, kena ada subjek, anda ada belajar matematik, anda ada belajar subjek sains. So itu adalah 2 course yang dia offer. Bukan di Tokyo Galaxy saja. Kalau di Gakko lain, di sekolah yang lain pun, okay, normally mereka akan sediakan Japanese language lah. Okay, plus okay, ada satu tempat yang hanya offer bahasa Jepun dan ada tempat contohnya macam Tokyo Galaxy ni, dia buat persediaan universiti. So ini adalah timeline dia, timeline untuk April enrollment. Okay, April enrollment, anda boleh nampak dekat sini. Waktu untuk application start adalah September hingga November. Okay. So, hujung November, ada kesalahan. So, hujung November ni sehingga September, Oktober. Hujung Oktober adalah timing untuk anda hantar permohonan. Okay, kena isi form, okay, kena sediakan dokumen. Okay, dokumen pula anda kena ada sijil beranak contohnya kan. And then apa relationship anda dengan anda punya sponsor itu maksudnya yang bantu untuk membiayai pengajian anda. Okay, and then anda kena ada sijil tamat sekolah. Okay, kemudian of course pasport pun penting. Okay, dia perlu hantar diskopi. Deadline dia adalah pada hujung bulan ini. Kita dah masuk 1 hari bulan Oktober. Okay, hujung bulan Oktober adalah deadline untuk hantar dokumen. Okay, sebab kita nak check kita dokumen daripada Malaysia ni kadang-kadang, contohnya lah kalau kita ambil bank statement ataupun kita ambil KWSP ke, okay, yang KWSP ni dalam bahasa Melayu. Okay, so kena translate dalam bahasa Jepun. Okay, so apa yang kita buat is kita yang uruskan all the translation lah. Okay, kemudian proses menunggu tu bermula. Okay, mungkin saya nak fahamkan betul-betul. Bermula daripada bulan November, Disember, Januari, 3 bulan lebih kurang. Antara November hingga Februari ni adalah masa untuk permohonan anda diproses, diterima ataupun ditolak. So sebab tu akan ada 3 bulan. 3 bulan at least 3 bulan masa menunggu. Okay, sebab tu untuk masuk April tahun depan, sekarang adalah masa untuk memohon. Okay, sebab result normally akan keluar pada bulan Februari, itu pun hujung bulan Februari. Normally saya tak boleh bagi dia punya time, exactly time tu bila, sebab ada beratus Japanese Language School. So mereka mohon pada masa yang sama. So bergantung kepada immigration punya kelulusan. Sebab anda perlu dapatkan Certificate of Eligibility, COE dipanggil. COE ni yang membolehkan anda dapat visa student. Okay, akan ada di COE tu akan tulis anda visa student anda setahun ke, setahun setengah ke, 2 tahun ke. So normally untuk persediaan universiti ni memang setahun ke atas lah, setahun setengah ataupun 2 tahun. Okay, bergantung kepada sekolah tu. Kalau sekolah tu rekodnya baik, visanya akan lebih panjang. Okay,
So bila dah dapat result hujung bulan Februari, bulan Mac adalah anda perlu bersedia. Kena kemas-kemas beg, kemas-kemas barang, okay, kena settlekan visa. Okay, settlekan visa. Bila settlekan visa ni, kena make sure COE tu sampai di Malaysia, bawa COE ni pergi embassy. Okay, bawa COE pergi embassy. Embassy akan keluarkan visa yang ditampal dekat dalam pasport. Okay. Masa bulan Mac ni lah nak book tiket, okay, nak confirmkan duduk hostel ke, duduk asrama ke, okay, ataupun duduk rumah sewa ke. So bulan Mac, okay, and then prepare untuk flight, okay, yang mana hujung bulan Mac, okay, biasanya last week, minggu keempat ataupun minggu kelima lah bulan Mac ni akan pergi ke sana, okay, pergi ke sana dan kelas bermula pada first week of April. Okay, first week of April adalah masa untuk mula kelas. Okay, so April sehingga Mac tahun 2024 adalah tahun pertama anda, okay, di sana. Alright. So satu lagi intake adalah bulan Oktober, sama juga. Okay, so nak masuk Oktober by bulan 5 tu, okay, dah kena settlekan application. Okay, ini memang proses je. So kebanyakan ada certain student ataupun student parents kadang-kadang dia tak faham. Dia rasa macam betul ke ni, lama sangat ni. Ini adalah memang proses je. Kita tak boleh nak cepatkan sebab ini bergantung kepada speed dan juga processing daripada immigration. Okay, immigration di Jepun. Okay. So ni kenangan lah daripada batch pertama kita yang saya buat program. Bekerja, kita masukkan bahasa Jepun, okay, dekat dalam program diploma mereka ambil JLPT masa ni, JLPT level, ada yang ambil level N3, ada yang ambil N2 dan ada yang lepas N2, okay, 3-4 orang, dan N3 berbelas orang lah. Okay. Alright. So saya ringkaskan sikit, okay, program bahasa Jepun ni, okay, dia sama ada anda nak sambung belajar, okay, sambung belajar pergi ke pusat bahasa Jepun ataupun sambung belajar ke college ataupun universiti Jepun ni. Okay, universiti ni untuk sambung master contohnya, boleh. Flow dia lain. Flow dia kalau untuk master, anda perlu cari pensyarah ataupun supervisor dulu sebelum anda hantar application. Kena dapatkan tempat dulu. Okay, baru boleh apply masuk universiti. Flow dia lain, jangan salah faham. Okay. Bukan anda apply lepas tu baru nak mohon, memang confirm tak dapat kalau master. Master anda perlu cari supervisor dulu. Dah dapat supervisor, barulah boleh approach untuk isi borang masuk universiti. Dia berbeza dengan degree. Okay? Master dan juga PhD lah. Prosesnya sama. Anda kena dapatkan supervisor dulu. Kena ada lecturer dulu yang akan ambil anda. Okay? Kemudian, pilihan yang lain adalah kerja. Okay? Kerja sama ada di Malaysia, okay, ataupun kerja di Jepun. Of course, ramai yang nak kerja di Jepun, tapi first thing first, anda kena tahu ataupun mahir bahasa. Okay, di Jepun pun ada Japanese Language School, okay, yang offer setahun ambil bahasa, kemudian anda sambung. Okay, anda sambung terus lepas ambil bahasa tu, terus pergi bekerja dekat sana. Alright, okay, boleh faham? Okay, saya cerita, orang ramai tanya, okay, apa kerja yang ada dekat Jepun? Siapa yang pergi belajar di Jepun, saya memang galakkan anda duduk sana dan bekerja. Okay, rasa nak balik, lepas anda bekerja setahun ke 2 tahun ke, sudah cukup. Sebab anda perlu dapatkan skill ataupun kemahiran berbahasa Jepun tu, okay, dengan bekerja. Okay, bila balik sini, insyaAllah mudah, senang dan juga menjadi rebutan lah untuk anda dapatkan pekerjaan di Malaysia. Okay. So, saya ceritakan sikit, ini adalah numbers. Okay, ini saya cerita bab specified skill worker. Specified skill worker ni is visa yang memerlukan level N4. Okay, bahasa Jepun N4, which is yang saya terangkan tadi, N5, 4, 3, 2, 1. Dia rendah. Okay, tapi kita target N3 lah sebenarnya untuk bahasa Jepun. Alright. Untuk, kita boleh tengok kat sini. Okay. Boleh nampak ke dia macam kecil sikit tulisan dia. Okay, kita ada di bawah yang MHLW ke METI ni adalah kementerian. Di bawah kementerian itu numbers yang diorang bagi, and then government, Jabatan Immigration, Ministry of Foreign Affairs ke, kalau tak silap saya, MOFA. Okay, dia compilekan
Okay, MHW is Ministry of Human Labour Worker, lebih kurang macam tu. METI is Ministry of Economic Trade. Okay, di bawah numbers, okay, 60,000 ni adalah care worker. Sebab Jepun memang sangat-sangat shortage nursing. Okay, nak jadi nurse, okay, memang mereka sangat-sangat memerlukan care worker. 60,000 tu. Numbers ni adalah untuk 5 tahun. Okay, sebenarnya plan mereka ni 2020 hingga 2025. Ini numbers yang mereka perlukan. Okay, kalau di bawah METI ada machine part and tooling industry 21,000 orang. Okay, ada machinery industry, ada electronic and information industry 4,700 orang. Okay, construction, ship building, automobile repair and maintenance 7,000 orang. Aviation industry 2,200 orang. Okay, accommodation industry 22,000 orang. Okay, dan listnya ada lagi. Okay, ada agriculture, okay, 36,500, fishery and aquaculture 9,000, manufacture of food and beverage, food service industry. Okay, ada chef yang tanya saya. Okay, ada peluang ke kerja pun ada. Which is dalam masa 5 tahun, okay, dalam masa 5 tahun numbers yang mereka perlukan, yang mereka terima dekat dalam 14 industry field ni, okay, adalah 345,000, okay, 150 orang. Ini adalah numbers yang mereka perlukan. Okay, dan kalau kita tengok dekat sini personal criteria dia, certification test dan juga satu lagi of course Japanese language test. Memang memerlukan Japanese language test. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Allah. Saya Safwan, boleh saya bertanya? Ya, boleh tak ada masalah. Okey, sekarang ni saya belajar Nihongo. Tapi belum ada JLPT lagi. So JLPT tu dia bila bukaan untuk masuk exam? Okay, JLPT ni 2 kali setahun, iaitu bulan Julai dan juga bulan Disember. Saya tak silap saya sekarang dah bulan 10 kan. Exam untuk bulan 10 tak silap saya dah tutup permohonan dia. Anda boleh refer dekat JLSM, Japanese Language Society Malaysia, JSLM. Boleh nampak Okay, so JLSM ni okay, ni untuk yang Julai paper itu result dah keluar, view online pun dah boleh. So untuk bulan dia ada kat sini, December paper, alright. So registration dia sampai 11 September, dah terlepas 11 September 2022. Okay, so next adalah Julai tahun hadapan, bulan 7. Sila refer dekat websitenya jlsm.org. Okay, dekat sini sebab JLSM ni yang menguruskan exam JLPT dekat Malaysia. Okay, so JLPT ni kalau di Malaysia hari Ahad minggu pertama bulan Julai dan juga hari Ahad minggu pertama bulan Disember. Tarikh dia memang dah fix. Okay, so kalau untuk tahun ni 4 Disember. So test fee dia ada di sini dah jadi sedikit mahal lah. Dulu sebelum pandemik dulu dalam 100, kalau N1 150 macam tu kan. So dekat sini ada details ya. Boleh tengok. So, kalau duduk dekat mana? Saya duduk kat Kajang. Kajang. So tak ada masalah lah sebab untuk Julai dan Disember semua tempat ada. Cuma untuk Julai certain tempat lah, Ipoh, JB dengan Kota Kinabalu dia tak buat paper Julai. Dulu sebelum pandemik semua tempat ni ada. Okay, tapi lepas pandemik dia berubah sikit. Saya ada dengar rumours kata ada yang kadang bulan Julai dengan Disember, which one yang paling mudah sikit? Ke sama je? Sama je, dia satu dunia sama je. Dia timing dia sama. Test papernya pun lebih kurang sama. So setakat ni yang dari segi pengalaman saya lah, tak ada yang kata bulan Julai senang ke bulan Disember senang, tak ada. Dia level dia lebih kurang sama. Kita boleh skip ke ataupun kita kena ambil gradually N5, N4, N3? Oh tak kisah. Kalau tiba orang rasa nak ambil N1, awak ambil N1. Kalau rasa nak ambil N1. Tiba next punya test bulan Disember awak nak ambil N5, ambil je N5. Dia tak ada
dia tak perlukan nak kena ambil step by step, tak. Dia bergantung kepada level yang anda yakin boleh lepas. Sebab Lepas tu, kalau kita last soalan. Dia ada expired ke Aha. untuk dia punya JLPT cert JLPT cert tak saya dia tak ada expired, cuma sebelum ni kalau dulu-dulu setiap 5 tahun lah, setiap 5 tahun tu. Kalau di tempat kerja pun normally selepas 5 tahun, 3 tahun ke 5 tahun ke, dia akan minta lah untuk ambil balik ke receipt, just nak tengok level macam mana. So tapi dia bukan satu kewajipan lah. Cuma kalau 5 tahun ke atas tu normally company akan dia tengok sikit lah kalau 5 tahun ke atas. Saya nasihatkan kalau rajin boleh ambil tiap tahun. Tak ada masalah. Okay, sebab macam saya ada cert untuk Mandarin juga, tapi dia setiap 2 tahun kena renew. Oh, setiap 2 tahun kena renew. So Jepun JLPT dia tak ada nak kata wajib renew, tak. Cuma kalau bekerja dia akan tengok lah bila last awak ambil JLPT ni, tahun berapa. So mungkin dia boleh expect, dia nak tengok punya level macam mana kan. So that's why dia tengok lah, kadang 3 tahun sekali dia tengok, 2 tahun sekali tengok. Dia depends atas company jugalah JLPT ni. Dia tak ada macam apa fix. Lepas tahun ke 2 tahun kena ambil balik, tak ada. Dia depends company tu punya requirement. Kos apa yang ditawarkan di Jepun? Right, menjawab kepada pertanyaan Nurul Wahidah, saya ada list narai sekolah dan juga fakulti yang ada lah. So kalau contohnya kita nak extract nama fakulti ataupun course name dia, department dia ada dekat sini. So ini semua list: business administration, car technology, career, child psychology, child care, childhood studies, college of arts, college of health and welfare, literature, liberal arts, teknologi department. Ini semua kos-kos yang ada di Jepun. So saya terangkan sikit dulu. Yang ini adalah salah satu recruitment agency yang ada di yang Jepun lah, Jepun yang ada di Malaysia. Alright, iaitu JAC Recruitment. So JAC Recruitment, kalau anda tengok kat sini, Japanese Speaking Translator, gaji annual tahunan lah, in between 36,000 hingga 72,000, which is kalau dibagi 12, 3,000 hingga 6,000 lah gajinya. Okay, Japanese Speaking Consultant Assistant, okay, 4,000 sehingga 8 tak sampai 7,000, 6,000 sebab dia bagi gaji annual. Okay, PA pun gaji 4,000. Yang penting ada Japanese speaking. Okay, and then ada Japanese speaking sales engineer, 4,000 juga starting. Japanese speaking planner pun 4,000. Sales consultant ni berapa? 8,000. 8,000 setahun. Setahun, 8,000 sebulan. Okay. And then ada lagi. Kalau ini adalah satu lagi firm yang besar lah. Yang ini di bawah Pasona HR, okay, Pasona Human Resource. Pasona ni one of the big companies lah, Japanese recruitment agency yang ada dekat Malaysia. Okay, production engineer 3,000 hingga 5,000 dekat Melaka. Okay, ni dekat overseas untuk jadi development engineer. Okay, ini amount in Japanese yen lah. So darat 3, sekarang 3 poin lebih. Dia sedikit rendah sekarang lah. So dalam 9,000 starting hingga 24,000. Okay, dekat Selangor assistant 6,000. Okay, support for Japanese Managing Director je, gaji 6,000 sebulan. Sales executive 4,000 hingga 6,000. So siapa tanya kalau ni kedai soba untuk jadi manager, okay, untuk jadi manager store 3,000 hingga 4,500. Job scope dia adalah restaurant operation management. Okay, so ini adalah antara kerja-kerja yang ada. So ini latest job opening ni, kalau kita load more pun sangatlah banyak. Okay, Japanese speaking, kalau sebab tu saya bagi tahu tak pernah dengar lagi Japanese speaking yang menganggur kecuali dia yang nak. Okay, mechanical engineering Selangor yang ni junior punya. Okay, 2,800 ke atas. Junior Japanese speaking, junior JS is Japanese speaking, Japanese speaker, mechanical design engineer 3,000 hingga 4,000. So which is berbeza lah
Okay. Alright. Kita jawab dulu soalan daripada Isaac. Lepas boleh tak kalau direct apply je pergi school kat Jepun? Kalau boleh apa requirement dia? Okay. Lepasan SPM boleh. Memang boleh. First, kalau anda tak dapat result SPM lagi pun tak apa. As long as anda boleh dapat sijil berhenti sekolah. Okay. Sijil berhenti sekolah mengatakan anda dah tamat kata 5 tu. Dah tamat sekolah. Ada bukti anda dah habis 11 tahun pengajian. Okay. And then kita boleh submit application untuk masuk je persediaan, okay, persediaan universiti di Jepun. Okay, persediaan universiti Jepun kalau saya nasihatkan 2 tahun lah. Dia 2 tahun maksimum. Setahun ada yang orang buat persediaan universiti setahun, okay, tapi normally mereka ni dah ada basic yang sangat tinggi lah bahasa Jepun. Okay, kenapa? Sebab anda kena belajar subjek, kena belajar subjek sains saja dan juga subjek matematik. Okay. Boleh faham Isaac? Alright. Requirement dia kena habis kata 5. Tak kisah result SPM barai macam mana pun, okay, insyaAllah boleh. Dia tak tengok pun, dia tak minta pun result SPM. Dia hanya minta saja berhenti sekolah. Okay, ada attachment tu boleh, tak ada masalah. Alright. Okay, Ashraf, berapa kos untuk persediaan ambil bahasa? Mahal tak kos untuk ambil persediaan universiti? Okay, so ini bergantung kepada tempat lah. Okay, normally yuran dia lebih kurang sama. Setahun kalau persediaan, setahun kalau yuran dia lebih kurang dalam 20k macam tu. 20 lebih lah. Dia, sebab saya tak boleh nak bagi exact amount sebab dia berbeza di setiap tempat. Kalau di Tokyo untuk penginapan tu mahal. Untuk asrama tu mahal. Berbeza kalau anda duduk di Fukuoka, okay? Berbeza kalau anda duduk di Osaka, berbeza kalau anda duduk di Kyoto. So rough figure dia tu yuran lebih kurang dalam 20-30k. Kos hari hidup pun lebih kurang 30-40k. Tapi kos hari hidup kalau anda dah ada 6 bulan, okay, anda dah boleh buat part time untuk menampung kos hari hidup tu. At least sewa rumah dah boleh bayar, sewa rumah ke sewa hostel dah boleh bayar. Kalau dapat 2 hostel memang murah lah. Sangat-sangat murah. Hostel yang seorang mahal, tapi kalau hostel yang berkongsi 2, 3, 4 orang lebih murah lah. Okay. So dari segi orang cakap apa, harga barang apa semua, tak silap saya satu Jepun dia tak jauh sangat beza. Dia tak macam Malaysia, duduk KL mahal ke, duduk Penang mahal ke, duduk JB mahal ke, tak ada. Dia berbeza sikit je. Dia tak berbeza sangat bab makan, tapi yang sangat-sangat beza adalah sewa rumah. Sewa rumah ke, yuran hostel ke, yuran pengajian lebih kurang sama. Dia in between range dia dalam 20 ke 30k. Saya nak kena specify dulu tempat yang mana, so kita boleh advise lah. Okay. Alright, boleh faham? Kalau untuk universiti pula, kalau anda dapat masuk IPTA, the best. IPTA separuh setahun lebih kurang dalam 20k. Dan yang bestnya kalau result anda bagus, anda boleh minta pengecualian yuran. Anda boleh minta pengecualian yuran. Itu memang orang cakap apa, banyak universiti yang menawarkan pengecualian yuran dengan syarat anda belajar bersungguh-sungguh lah. Jadi kalau main-main apa pun out kan. Alright. So kita tengok, saya tunjukkan sikit kalau orang nak tahu pasal scholarship Scholarship kalau di Malaysia, okay, sebab kebanyakan masa saya third year dulu, saya macam mana lah boleh jadi presiden international student. So kawan-kawan daripada Mongolia, daripada Vietnam, daripada Bangladesh, daripada China, daripada Ivory Coast, okay, daripada Indonesia pun, mereka ni memang tak ada scholarship. Dia tak sama macam Malaysia, kita dapat scholarship, kita pergi sana. Okay. So kalau di Malaysia, di Jepun sangat banyak. So macam contohnya di universiti ini, Universiti Otaru, University of Commerce lah. Dia ada scholarship dia. Kemudian ini amount dia berapa? Mungkin tak banyak. Okay, tapi dia ada exemption. Dia ada reduction of waiving tuition fee. Berapa lama? Setahun ke, 50% ke, 100% ke. Tapi ini semua bergantung kepada result anda. Okay. So depends. Kalau result anda bagus, InsyaAllah tak ada masalah. Anda memang boleh dapat. Kawan saya Vietnam, daripada first year dia memang belajar sambil bekerja. Start daripada second year sehingga dia ambil master. Setiap tahun tu scholarship lain-lain. Sebab dia boleh dapat scholarship yang berlainan setiap tahun sampai dia habis master. Which is dia belajar free. Dia ambil master free. Okay, belajar sampai master tu
almost free lah dekat Jepun. Okay? Cuma mental kena kuat lah. Mental kena kuat. Dia tak sama. Kita kebiasaannya student kita fikir kena ada scholarship baru kita boleh pergi overseas. Tapi kalau orang negara lain dia tak fikir scholarship dulu. Dia fikir nak dapatkan tempat belajar dulu. Daripada situ Hokkaido University. So kalau kita tengok universiti ni pun memang banyak. Ini adalah universiti yang menawarkan pengecualian yuran ke, potongan yuran, diskaun yuran ke. Banyak sangat universiti. Dan universiti swasta pun ada, universiti awam pun ada. Okay? Alright. Mungkin kalau ada soalan lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Excel tadi tu boleh ke saya nak, kalau Encik share, saya nak tengok. Boleh. Nanti PM saya lah. Ada dekat WhatsApp kan? Ada. Mesej saya nanti saya sharekan. Di universiti tu. Hello, Assalamualaikum. Ya, Ashraf. Ya, Waalaikumsalam. Sekejap. Cik, nanti kalau misalnya ada apa-apa nanti, saya akan direct contact Encik boleh untuk tanyakan kefahaman lagi. Boleh, tak ada masalah. Nak datang jumpa saya pun tak ada masalah. Saya diploma kan. So macam boleh ke nak transfer kredit untuk degree? Kalau universiti tu dia ada linkage dengan kita punya current college university ke, benda tu mungkin ada. Tapi normally dia tak ada. Kita akan start daripada kosong balik lah. Cuma kalau diploma dia tak boleh nak terus pergi ke universiti. Okay? Sebab universiti banyak Japanese language. So kena pergi persediaan university preparatory course juga. Memang kena pergi university preparatory course, daripada situ baru masuk universiti. Ada preparation lah. Betul, kena buat persediaan. Degree yang in English dia tak boleh banyak transfer. universiti yang offer. Tak banyak. Bukan, dia tak banyak universiti yang offer. Ni adalah list university degree course offered in English. So kalau kita tengok kalau kita sebab dia punya ni degree dia. So kalau nak tolak yang lain-lain kan, tolak master ni doctorate PhD kan. So tolak ni bachelor, contoh ambil yang ni lah. So dia tak banyak. Ini je list yang ada. Kalau tadi dia banyak. So and then course yang ada pun dia tak banyak. Kalau pergi Japan nak belajar English macam tak kena pula kan. Sebab dia banyak master ke atas. Kalau master ada 422. MD dia master. Dia master dia ada master nak ke PhD tu. Kalau ambil bachelor saja, ini je yang ada. So tak banyak. And then course yang ada pun tak banyak. Dia lebih kepada international program lah. And then persediaan bahasa Jepun selalunya 1 tahun sahaja ke? Okay tak, persediaan bahasa Jepun ni kalau macam anda dah ada basic bahasa Jepun lah, dah ada level N3 ke lebih kurang kalau kat Malaysia. Okay, so anda boleh buat setahun lah persediaan dekat sana. Okay, tapi kalau anda start pada bawah N5 ke ataupun kosong ke ataupun N4 ke, saya sangat-sangat sarankan untuk anda ambil 2 tahun lah. Paling pendek pun 1.5 tahun. Setakat ni rekod yang saya tahu untuk dia daripada kosong ambil N1 3 bulan. Orang Malaysia kita. Kalau belajar kat Malaysia dan nak sampai level N3 pun belajar seminggu, sehari 2 hari ke macam tu pun mungkin boleh capai lah level N3. Okay, itu pun belajar part time 2 tahun. Tapi dia berjaya dapatkan N1 dalam masa 3 ke 6 bulan. Tak silap saya. Okay, alright. So ada apa-apa soalan lagi? Saya nak tanya, tadi Cik cakap kalau proses untuk dia terima tak terima tu proses apa? Itu menerima permohonan kita untuk masuk ke Japanese Language School tu. Dalam masa yang ini maksudnya 3-4 bulan tu kan? Proses menunggu tu. Habis kalau dia tak macam mana tu? Boleh buat rayuan? Okay, so normally dalam 3 bulan tu, andai kata ada dokumen tak cukup, dia akan minta dokumen tak cukup dalam masa bulan pertama tu lah.
Andai kata bulan pertama tu dia tak ada minta apa-apa ke apa ke, tak ada tambahan ke apa ke, kebiasaannya lah ikut pengalaman saya. Tak ada masalah lah. Dia paling lambat pun sebulan, sebulan setengah selepas tarikh dia tutup tu, application tutup tu, kalau dalam masa sebulan, sebulan setengah tu, dia ada inquiry, maksudnya immigration request dekat sekolah, tolong bagi dokumen ke, tolong tukar gambar ke, yang sebelum ni yang ada masalah financial support punya letter, dia bagi dalam bahasa, dia dalam bahasa Melayu. Dia macam bapak dia punya KWSP punya slip, so dia suruh translate. So within sebulan setengah yang pertama menunggu tu, dia akan minta additional dokumen. Kalau tak dapat, dia akan beritahu awal, kebiasaannya lah dia akan beritahu reject. Tapi kalau ada dokumen tambahan, so far pengalaman saya, as long as kita comply bagi apa yang dia nak, insyaAllah lepas. Setakat ni yang saya buat semua lepas, tak ada yang kena reject, tak ada lah. Kecuali kalau anda ada rekod jenayah kat Jepun. Kalau ada rekod jenayah kat Jepun, 50-50. Itu bergantung pada immigration lah. Total keseluruhan untuk Mhm. bayaran apa? Kos language Jepun tu berapa je? Okay, untuk language school 49,000 adalah untuk yang first year. Untuk first year, dia termasuk permohonan, termasuk yuran, termasuk insurans yang dibayar, termasuk ada others fee, upfront payment untuk hostel, asrama, and then sebab kita kena tengok tempat mana yang kita nak pergi tu. Sebab ada certain gakor ni, sekolah ni, dia minta untuk 3 bulan upfront, asrama contohnya. Ada sekolah minta 6 bulan terus punya sewa. So 49,000 tu adalah anggaran maksimum yang diperlukan, sebab kita nak tengok bergantung kepada sekolah mana. At least kena readykan itu untuk first year lah. 49,000 tu tak termasuk kos hari hidup lah. Semua fees untuk first year lah. Kecuali duit makan. Duit hari hidup. Duit makan dengan duit transport. So kebanyakan student, sebelum kita start 2016, setiap tahun time intake, insyaAllah memang saya akan pergi bersama lah, pergi uruskan. Saya pergi sekali ataupun saya tunggu dekat airport. Tunggu kat airport Haneda ke Narita ke, depends you all punya tiket macam mana. Kemudian saya akan bawakan lah pergi ke language school tu untuk settlekan registration, untuk pergi city council punya office, daftarkan alamat, daftarkan kad, macam kad IC tu. Kalau tolong bantu untuk buka akaun bank. Okay, dan juga kalau ada yang settle boleh buat telefon. Student SPM ke atas, student SPM diploma, cadangkanlah. Saya sangat galakkan untuk jumpa saya bersama parents. Jumpa saya bersama parents lah, bersama ibu bapa. Sebab parents memang kena faham lah. So kalau parents yang dengar, tolong bawa anak lah. Saya nak jumpa dua-dua. Sebelum saya decide boleh mohon tak boleh mohon. Sebab kita sebelum ni pengalaman, ada yang memang parents nak tapi anak tak nak, ada yang anak nak sangat-sangat nak tapi parents takut nak hantar. So saya tak nak dia nanti ada miscommunication ke misunderstanding ke. So kalau boleh dua-dua, parents dan juga anak ni kena datang lah. Saya nak bagi penerangan. Okay, sebab saya faham dia punya investment tinggi. Okay, tapi awak nak dapatkan balik return tu balik tu, okay, kalau tengok tadi gaji kalau sehari 3,000, 4,000, boleh dapat balik, okay, dengan cara yang lebih cepat. Okay, kalau kerja di Jepun, mungkin starting gaji 6,000, 7,000, 8,000 ke atas. Okay, kalau fresh grad. So saya sangat sarankan untuk anda bekerja di Jepun lah. Belajar bahasa ataupun belajar bahasa, sambung ke universiti, kemudian bekerja di Jepun. Alright, so sambil belajar bahasa Jepun boleh buat part time, betul. Selepas anda sampai sana, sebab anda pergi dengan visa student. So bila pergi dengan visa student, dia sebenarnya tak boleh bekerja. Okay, tapi anda boleh, macam saya dulu, saya mohon dengan city council. Dengan kalau Malaysia ni macam majlis bandaran lah. Jabat majlis bandaran tu pergi, kita bagi tahu dia, kita nak buat aktiviti outside daripada yang dibenarkan. Aktiviti maksudnya kita nak buat, nak bekerja. So dia akan keluarkan macam satu kad lah, macam satu surat kecil. Dekat situ dia tulis lah limit bekerja tu. Satu hari boleh kerja berapa jam 4 jam ke
4 jam 4 jam kot. Satu hari 4 jam. Masa saya dululah. Satu hari 4 jam. And then maksimum sebulan berapa puluh jam lah. Okay. So ada surat kecil tu. Okay, masa nak minta part time, anda boleh tunjuk dan anda boleh bekerja sebagai part timers lah. Dekat mana-mana tempat. As long as tak over daripada masa yang dia bagi tu lah. So kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah boleh contact saya. Okay, terima kasih.